InsyaAllah pada malam ni kita menyambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, yang ketiga daripada 5 perkara yang disebut sebagai israr, iaitu terus menerus mengerjakan maksiat. Yang ketiga, menangguhkan ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Perkara yang ketiga yang boleh berlakunya israr, iaitu berterusan dalam melakukan maksiat dengan disebabkan bertangguh-tangguh untuk taubat sehari lepas sehari. Dia nak taubat tetapi dia bertangguh-tangguh, maka bertangguh-tangguh untuk taubat itu sehari lepas sehari. Dan berkata ia, dan dengan katanya, selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Apatah lagi dengan dia berkata aku akan taubat pada masa yang akan datang, ataupun dia kata bahawa nanti akan datang, nanti aku akan taubat, kerana padanya taubat itu dalam penguasaan dia ataupun dalam kawalan dia. Maka jika seseorang itu dia suka bertangguh-tangguh dalam taubat, sehari demi sehari, sehari demi sehari, sehari demi sehari dia nak taubat tapi tak taubat, dengan beranggapan dia boleh taubat nanti yang akan datang. Masa yang akan datang panjang, dia akan taubat. Kerana pada dia taubat tu, dia bila-bila masa dia boleh taubat, dalam kawalan dia, dalam penguasaan dia dan sebagainya. Maka dengan sebab ini yang bertangguh-tangguh ni, maka menyebab itu dia akan terus dalam keadaan israr. Apa makna israr? Berterusan dalam mengerjakan maksiat dan dosa. Dan ubatnya bahawa fikir ia dan mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tiada ada di dalam kekuasaannya. Jadi macam mana nak mengubati orang yang suka bertangguh-tangguh ni? Ubatnya tak lain dan tak bukan, yang pertama dia kena fikir. Dia kena berfikir, dan juga dia kena tahu bahawa umur ni bukan dalam kawalan kita. Umur yang kita ada ni, yang kita sedang menjalani kehidupan kita ini, yang umur makin bertambah ni, umur tu bukan dalam kawalan kita, bukan dengan kehendak kita, bukan dalam keupayaan kita. Apatah lagi dalam kekuatan kita, kita boleh kawal umur kita. Rasa tahun ni tak mau umur meningkat, kita rasa kita stopkan umur kita supaya tidak meningkat. Itu daripada luar kawalan kita. Kita tidak ada keupayaan, kita tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada keupayaan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ubat dia, tuan-tuan. Kalau yang suka yang bertangguh-tangguh tu, dia nak taubat, malam ni nak taubat, nanti dulu, esok malam pun ada lagi. Esok malam nak taubat, nanti lagi. Berterusan sehari demi sehari. Maka ubat dia kena fikir dan dia kena tahu umur ni bukan dalam kawalan dia. Umur bukan dalam kekuatan dalam dia nak mengatur tentang umur dia. Tidak sama sekali, tuan-tuan. Maka kalau dia ada fikir dan dia tahu bahawa umur ni bukan dalam kekuasaan dia, bukan dalam kawalan kita, maka dia tidak akan bertangguh untuk taubat. Sebab itu, tuan-tuan, kata ulama, bila datang saja ilham ataupun ingatan untuk kita melakukan sesuatu perkara yang baik, maka kata ulama, jangan bertangguh. Jangan bertangguh.
terus saja buat. Kerana sesuatu yang sudah datang terlintas pada pemikiran benak kita ataupun melalui pada kalbu kita untuk melakukan yang baik, bila kita tidak terus melakukan, maka syaitan akan memainkan peranan untuk menangguhkan perkara kebaikan tersebut. Syaitan akan berbisik supaya menangguhkan amalan kebaikan tersebut. Nafsu akan mendorong supaya dilengahkan lagi supaya jangan dibuat. Maka sebab itu mana-mana datang kebaikan tuan-tuan, amal pekerjaan yang baik, maka terus saja buat. Jangan bertangguh-tangguh. Jangan bertangguh-tangguh. Kalau bertangguh-tangguh pasti tuan-tuan, syaitan lama kelamaan dia akan berjaya. Dia akan berjaya untuk sampai kita tidak dapat melakukan sesuatu amalan tersebut. Adapun kadang-kadang terlintas juga untuk membuat satu perkara dosa ataupun maksiat. Kadang-kadang bila terlintas dalam perkara maksiat ataupun dosa, maka tiada bertangguh-tangguh, cepat saja dia nak buat. Itu pun main peranan kepada syaitan juga dan juga nafsu. Jadi bila mana ada satu perkara nak buat, umpamanya tuan-tuan pada waktu pagi, jam 9 pagi, tiba datang terlintas pada kita nak sembahyang sunat duha, terus saja tuan-tuan tinggalkan, terus saja buat. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Tak apalah, pukul 10 ada. Dah sampai pukul 10 tuan-tuan, tak apa pukul 11. Dah sampai pukul 11, pukul 12 pula. Lala duha tak ada tuan-tuan. Gitu juga dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Bangun dah 4:30. Awal lagi pukul 5 boleh. Sadar dah pukul 5. 5:30 sempat lagi. Sekarang pun subuh dah lambat. Sadar lagi 5:45. Tak bangun-bangun lagi. Dia tangguh-tangguh lagi tuan-tuan. Maka pasti tuan-tuan berjaya peranan syaitan tu untuk menangguhkan, bahkan tak dapat untuk kita melakukan sesuatu amalan tersebut. Maka sebab itu kata ulama, datang perkara kebaikan tuan-tuan, jangan bertangguh, terus saja melakukannya. Kerana syaitan dia akan usaha untuk menggagalkan dalam kita melaksanakan amal salih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dengan taubat. Kerana kita tidak sunyi daripada dosa dan maksiat. Hatta dosa yang kecil sekalipun kita jangan pandang remeh. Maka seringlah bertaubat, jangan bertangguh-tangguh, kerana umur dalam kehidupan kita bukan dalam kawalan kita. Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum ia taubat. Na'udzubillah. Bila mana umur itu bukan dalam kawalan kita, penguasaan kita, apatah lagi yang paling kita khawatir tuan-tuan, mungkin saja seseorang itu dia boleh meninggal dunia ataupun dia boleh mati dalam keadaan mufajaah, dalam keadaan terkejut, sebelum dia sempat taubat kepada Allah. Ini yang sangat dikhawatiri oleh alim ulama. Mati dalam keadaan terkejut. Kita kalau boleh ni tuan-tuan, perkara yang terkejut ni jangan benda yang tak baik. Biar perkara yang terkejut ni benda yang baik-baik saja. Terkejut tuan-tuan, tiba-tiba suami beli emas, baik lah tu, tak apa. Jangan terkejut benda yang tak baik. Sebab itu para alim ulama tuan-tuan, setiap pagi dan petang dia tidak meninggalkan doa, minta kepada Allah supaya ya Allah berikan aku perkara yang terkejut itu adalah perkara yang baik, jangan perkara yang buruk. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah supaya kurniakan, berikan aku sesuatu kejutan yang baik-baik sahaja, dan jauhkan daripada aku sesuatu yang kejutan yang tidak baik.
Ini ulama dia pohon minta doa pada Allah pagi dan petang. Apatah lagi kita. Kita nak sesuatu yang kejutan itu biar yang baik-baik, bukan kejutan yang tidak baik. Salah satu kejutan yang tak baik, mati terkejut. Mati terkejut. Jadi ini yang dikuatiri. Bila mana dia mati dalam keadaan terkejut sebelum dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiadalah kesempatan lagi untuk dia taubat kepada Allah. Maka sebab itu jangan bertangguh-tangguh dalam kita melakukan taubat. Tambahan lagi, jika sukar yakni susah atasnya meninggalkan keinginannya pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lagi sukar ia. Apatah lagi tuan-tuan, jika susah untuk seseorang itu meninggalkan keinginan hawa nafsu dia, keinginan kehendak dia dalam terus melakukan dosa dan maksiat. Apatah lagi yang dosa maksiat tersebut dia sudah melaziminya sehingga dia rasa sedap. Nak tinggal dandan terus tuan-tuan bukan benda yang mudah. Bukan benda yang senang. Sangat sukar. Maka apatah lagi bila mana sukar dan susah nak meninggalkan keinginan hawa nafsunya sekarang ni, sudah tentu tuan-tuan akan datang nanti lebih lagi susah untuk dia tinggalkan perkara maksiat dan dosa tersebut. Kalau sekarang pun susah, akan datang lagi susah. Maka sebab itu jangan bertangguh-tangguh. Walaupun sekarang ni susah, tekan nafsu, taubat, istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bila mana dia taubat, dia istighfar tak putus-putus, mengaku dengan dosa dia, dengan kelalaian dia, dengan kealpaan dia, dengan kekurangan dia, dia declare kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan lama kelamaan Allah taala akan rasakan tawar kepada dosa dan maksiatnya, rasa tidak sedap, rasa tawar dan rasa manis dalam melakukan ibadah, dia akan tinggalkan dosa dan maksiat dia. Itu hebatnya taubat dan istighfar. Banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah taala akan bagi mudah untuk kita dapat melaksanakan dan melakukan amal soleh, ibadah-ibadah yang lain. Kerana dosa ni dia pemberat, dosa ni dia pembeban. Maka sebab itu kita kena angkat pembeban ni, buang jauh-jauh dengan bila mana kita taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dan jika adalah ia menanti, yakni menunggu akan hari yang mudah atasnya pada hari itu, melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia adalah bandingannya seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu, dan lemah ia daripadanya kerana kuat akarnya, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang. Kalau dia tunggu hari demi hari, ataupun dia tunggu cari mana hari yang senang, mana hari yang mudah untuk dia lawan nafsu dia, maka tuan-tuan pasti dia tak akan belum ataupun tak akan jumpa tuan-tuan mana hari yang boleh yang dia nak mudah lawan nafsu. Kalau kata hari ni agak payah sikit lah Ustaz nak lawan nafsu, dugaannya besar, rasa esok boleh kot. Esok lawan nafsu boleh dah taubat. Dah belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Kalau rasa hari ni lah, yang penting kita nak tekankan nafsu tu. Kerana nafsu dengan iman ni dia tidak seiring, dia berlawanan. Nafsu kata ya, iman kata tidak. Nafsu kata tidak, iman kata ya. Dia tidak seiring tuan-tuan, dia berlawanan di antara satu sama lain. Dan nafsu ini boleh ditekan bila mana kita kuatkan amal saleh, ibadah kita kepada Allah. Itu kalau nak tundukkan nafsu. Nak tundukkan nafsu, nak tekan nafsu, maka kena perkuatkan, perbanyakkan amal ibadah kepada Allah. Nafsu akan dapat dilemahkan.
dapat ditundukkan. Kalau kita sentiasa mengikut kehendak nafsu, maka itu yang kata pepatah Melayu, dia akan lesu. Lesu tu maknanya dia tidak bermaya nak buat amal ibadah. Nak pergi belajar pun malas, tuan-tuan, lesu. Kerana dia lawan, dia mengharungi bersama-sama dengan melayani nafsu. Maka dia akan lesu. Ibadah dia tak akan banyak. Ibadah dia tidak akan meningkat. Dia akan lesu saja, tuan-tuan. Dia tidak bermaya kerana mengikut hawa nafsu. Maka sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u hawa, mengikut hawa nafsu itu fatahlik, maka satu orang itu akan binasa. Dia akan binasa kehidupan dunia dan akhirat bila mana terlalu mengikut hawa nafsu. Hawaun mutabba', terlalu mengikut hawa nafsu. Sepatutnya dia kena kontrol nafsu, bukan nafsu kau yang kontrol dia. Jika nafsu kontrol dia, maka lama-lama kelamaan dia hawaun mutabak, terlalu mengikut dalam tindakannya, terlalu mengikut hawa nafsu, maka fatahlik, maka binasa, tuan-tuan. Binasa dunia akhirat. Itu salah satu daripada asbab seseorang itu mendapat kebinasaan dunia akhirat, maka dengan sebab terlalu mengikut hawa nafsu. Maka sebab itu jangan layan sangat nafsu. Nafsu kata jangan pergi kuliah, lawan macam mana pun lawan. Lawan. Lesu je, malas je nak pergi kuliah. Lawan, tuan-tuan. Kena lawan. Jangan terlalu mengikut hawa nafsu ni. Kerana nafsu ni, tuan-tuan, dia suka kepada kesenangan, kerehatan. Itu sifat nafsu. Kita nak dapat redha Allah, nak dapat kasih Allah, dia kena bersusah payah. Nak meraih redha Allah Ta'ala, dia bukan dalam kesenangan, kerehatan. Nak dapat redha-Nya Allah, dia perlu kepada bersusah payah, mujahadah. Tapi nafsu, tuan-tuan, dia suka benda-benda yang rileks, santai, rehat. Itu nafsu. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya begitu. Suka santai-santai, rilek-rilek, banyak lepak-lepak, poya-poya, kan? Buah-buah kosong. Itu nafsu. Itu nafsu. Maka jangan layan mengikut hawa nafsu kita. Maka akan binasa nanti. Amal tak akan bertambah. Amal tidak akan bertambah, pahala pun tidak akan banyak. Jadi oleh yang demikian, maka hendaklah kita lawan nafsu. Tekan nafsu dengan terus-menerus istiqamah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu daripada yang membawa kepada kebinasaan bila mana seseorang itu diselubungi ataupun terlalu mengikut hawa nafsunya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau nak kata dia nak cari hari-hari yang mudah untuk dilawan nafsu, tuan-tuan, maka hari yang dia nak cari itu pasti belum tentu jumpa. Kadang-kadang tak akan jumpa, tuan-tuan. Bila masa dia nak boleh berperang dengan nafsu tersebut. Nafsu tadi suka apa? Suka kerehatan, suka santai tak? Relax-relax. Tetapi yang kita nak dapat redha-Nya Allah, kena bersusah payah, kena gerak, kena dalam keadaan yang beramal. Kerana bila mana dalam kita bersusah payah untuk agama Allah, untuk dapat redha-Nya Allah, Allah Ta'ala akan buka lagi, tuan-tuan, pintu-pintu kebaikan yang lain kepada kita. Wallazina jahadu finna lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersusah payah untuk dekatnya dengan Allah, takarrubnya dengan Allah, ibadah dengan Allah, dia sanggup susah payah, tuan-tuan. Hujan ke panas ke, tetap dia beribadah, tetap juga dia belajar, tetap juga dia berzikir, tetap juga dia beribadah, tetap juga dia baca Quran. Walaupun masa senang ataupun susah, maka Allah Ta'ala akan buka lagi pintu-pintu hidayah, petunjuk-petunjuk kebaikan yang lain dalam kehidupan dia.
Jadi memang dunia ni tuan-tuan, dia bukan tempat untuk kita bersantai. Dunia ni bukan tempat kerehatan, tetapi dunia ni tempat berpenat dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Dunia ni tempat berpenat. Bukan berpenat sebab kerja dunia, nak cari harta yang banyak, tak. Berpenat dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Sama ada yang wajib maupun yang sunat. Kalau kita belajar ni tuan-tuan, ingat tak mujahadah ke? Mujahadah, besar mujahadahnya. Belajar ni, datang main kuliah ni, walaupun orang kata tadah telinga je, tapi mujahadahnya besar. Mujahadahnya besar, dugaannya pun besar. Dan akhir-akhir ni dia tengok jam, apasal tak berhenti-berhenti. Mujahadah besar tu, ujian. Bila nak habis? Ujian besar. Sama ada semasa sebelum kita mai datang, ataupun semasa kita dalam majlis, begitu juga selepas daripada majlis. Ujian mujahadahnya besar, bukan senang-senang. Sebab ini semua pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhirat orang kalau di istiqamah belajar ni tuan-tuan, dia mengajar, dia belajar terus sampai akhir hayat dia, insya-Allah akhirat nanti dia dapat masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tidak ada putus asa untuk tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Sebab tu besar ganjarannya dan besar juga mujahadah dia. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah taala. Ujian yang besar juga antaranya kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, ngantuk. Ngantuk. Siapa yang ngantuk tu dia sedang dipakaikan celak oleh syaitan. Samalah yang bercakap ni tuan-tuan. Dia kalau dia tak bercakap, habis ngantuk juga. Tak. Dia penat dengan ngantuk. Ngantuk ni tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu tu salah satu daripada usaha syaitan supaya kita tak dapat sebanyak mana manfaat bila duduk dalam taman syurga, iaitu majlis ilmu. Buang celak syaitan tu. Tak, besarkan mata. Dia besarkan mata tapi tak nampak pun. Rupanya tidur dalam celik. Tu hebatnya orang ni tuan-tuan. Tu ujian besar. Lepas tu kita kena doa, minta pada Allah Ta'ala supaya kita diberikan perlindungan daripada yang mata tak pernah kenyang dengan ngantuk. Allahumma inna na'udzubika min ainin la tashba' minan naum. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada mata yang tak pernah kenyang daripada tidur. Asyik tidur je. Tidur pun tak kenyang lagi mata ni tuan-tuan. Tak. Kalau kita umur dah meningkat tetapi tidur itu makin bertambah banyak masanya untuk kita tidur, maka itu merugikan dalam umur kita, kehidupan kita. Kalau makin meningkat umur dan masa tidur tu kurang, itu bagus tuan-tuan. Itu bagus. Kurang tidur untuk ibadah. Kurang tidur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang dapat mengerjakan solat isyak berjamaah, maka dicatatkan pahala seolah-olah qiyamul lail separuh malam. Tu kelebihan sembahyang isyak tuan-tuan berjamaah. Sebab tu tak ramai orang dapat sembahyang isyak berjamaah. Sebab salah satu daripada pahala yang sangat besar sembahyang fardu 5 waktu adalah sembahyang isyak selepas daripada sembahyang subuh. Sembahyang isyak. Sembahyang isyak ni pahalanya besar dan ujiannya pun besar. Lepas tu ramai orang sembahyang isyak pukul 5 pagi. 5 pagi, 5:30 pagi. Senang Ustaz, jamak wuduk dia kata. Wuduk sekali, ambil wuduk, sembahyang fardu isyak, masuk pula waktu subuh. Masuk sekali terus. Dia jamaknya sekali. Bukan senang tuan-tuan. Tapi bukan orang sini, orang Afrika.
Jangan jadi amalan tuan-tuan. Jangan jadi amalan. Penat ustaz, basuh pinggan pukul 10.30 baru habis. Kan? Tak. Suami makan banyak pula tu. Nak basuh piuk, nak basuh belanga, nak basuh pinggan, nak basuh cawan. Benda-benda tu semua kena settle tuan-tuan sebelum tidur. Jangan duk selonggok, menimbun. Ya Allah, pagi esok baru dibasuh. Siapa yang jadikan amalan menimbun pinggan dia, piuk dia, belanga dia, kualinya tak basuh sebelum dia tidur, maka dia akan dapat mewarisi kemiskinan, kefakiran, kepapaan. Jangan tinggal. Jadi kalau makji tak basuh, dia tak larat, Pak Haji kena basuh lah. Kena basuh, kena settlekan, bagi clear habis. Bagi clear habis. Amalan murah rezeki tuan-tuan, sebelum tidur kena settlekan apa yang ada kat dapur tu semua. Pinggan, mangkuk, belanga, cawan, apa semua pastikan dibasuh. Tak, penat ustaz, sampai tu lah semai isyak pukul 4, pukul 5 je. Itu pun alhamdulillah sadar. Kalau tak sadar tuan-tuan terlajak, itu yang isyak gajah. Kita dengar subuh gajah je tak? Isyak pun gajah juga. Itu bukan gajah lagi, dinosaur dah tuan-tuan. Jangan duk lazimkan, melewat-lewatkan. Jadi sebab itu Nabi ajar kalau orang perempuan yang penat-penat ni buat kerja rumah, penat tuan-tuan, tak tidur siang apa semua. Tak. Kadang dia basuh pinggan tu sambil lelap tu. Sambil kejam mata dia basuh tu. Hebatnya. Sebelum tidur tu amalkanlah tasbih Fatimah. Sebelum tidur amalkan tasbih Fatimah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Insya-Allah tuan-tuan bangun tak penat. Bangun tak lengah. Bangun tak letih. Itu Rasulullah sebut tu. Dan bukan hanya orang perempuan je, kaum ibu nak kena amalkan tasbih tersebut. Orang lelaki pun boleh. Orang lelaki pun penat juga kerja, menyawit, menoreh, macam-macam lah buat kerja. Penat. Lepas tu malam tu mengaji, belajar. Sebelum tidur tu jangan tinggal wirid tersebut, zikir tersebut. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Yang kita risaunya tuan-tuan, belum sampai habis subhanallah 10 kali pun dah terlelap dah. Dah penat sangat. Itu yang kita risau. Lepas tu usahakan tuan-tuan amalan tersebut. Kata Rasulullah SAW, siapa yang amalkan tasbih tersebut sebelum tidur, maka berpagi-pagi dia diberikan 2 kekuatan orang hamba. Artinya dia tak rasa penat, dia tak rasa lelah, dia tak rasa lengah-lengah dan sebagainya. Rasa segar tuan-tuan. 2 orang hamba. 2 orang hamba. Apa je? Tasbih Fatimah. Tapi jangan sebut Fatimah. Nyaya kan. Namanya tasbih Fatimah kerana Rasulullah tu bagi amalan tersebut kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi bila Rasulullah ajar kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali pun amalkan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, setelah aku dengar amalan tersebut, aku tak pernah tinggalkan seumur hidup aku. Amalan tersebut. Supaya apa? Kita bangun tu dalam keadaan segar, tak penat. Maka bolehlah paling tidak pun 2 rakaat tahajud kita tidak tinggalkan. Kita tidak akan tinggalkan. Jadi itu tuan-tuan, maka nak kena macam mana sekalipun memang kena lawan nafsu. Terlalu mengikut hawa nafsu, maka fatahlik, akan binasa nanti. Maka di sini kata musannif rahimahullahu taala diberikan satu tamsilan ataupun perumpamaan seperti mana satu orang yang ingin mencabut sebatang pokok. Satu orang dia nak cabut sebatang pokok, tapi dia tak dapat nak mencabut pokok tersebut. Sebab apa? Sebab akar dia kuat. Sebab akar dia kuat, akar dia mencengkam sampai dia nak cabut sebatang pohon pokok tersebut pun tak mampu, tak kuat. Sebab akarnya kuat. Apa dia buat tuan-tuan? Tak boleh nak cabut pokok tersebut sebab akarnya kuat.
dia pun tangguhkan untuk mencabut pokok tersebut pada tahun yang akan datang. Walaupun dia tahu pokok tersebut yang akan datang nanti makin kecil ke makin besar? Makin besar. Makin besar, makin besar. Jadi bila pokok tu makin besar, makin kuat tak lagi akar dia? Makin kuat lagi. Adakah boleh dia nak cabut nanti pada masa yang akan datang? Tak boleh tuan-tuan. Pasti tak boleh. Tak mampu dia untuk mencabutnya. Bahkan lemah dia. Dia pun nanti makin tahun depan makin tua, bukan makin muda. Jadi inilah yang disebut kata ulama' Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang bila satu orang itu dia bertangguh-tangguh nak melawan nafsu. Dia cari hari bulan yang mana agak ada kekuatan untuk lawan nafsu, baru dia nak lawan nafsu. Tidak akan jumpa hari tersebut. Maka menangguh ia kepada tahun yang akan datang. Begitulah kalau dia nak cabut pokok tadi, tak boleh cabut. Akarnya kuat, tapi dia kata nantilah, tunggu tahun datang, tahun yang akan datang baru dia nak cabut. Dan mengetahui ia akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah, dan yang demikian itu sehabis-habis jahil. Maka perbuatan yang tadi dia bertangguh-tangguh nak lawan nafsu ni, itulah kata ulama' kemuncak kepada kejahilan, kemuncak kepada kebodohan. Bertangguh-tangguh nak lawan nafsu, bertangguh-tangguh nak lawan syaitan, bertangguh-tangguh untuk taubat, bertangguh-tangguh untuk melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang keempat, perkara yang boleh jadi israr ataupun terus-menerus dia melakukan maksiat, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya, dan ini sehabis-habis bodoh kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya. Yang keempat apa dia? Menyebabkan dia terus-menerus melakukan maksiat dan dosa. Dia terpedaya tuan-tuan, beranggapan dia menjanjikan untuk diri dia sendiri dengan rahimnya, dengan kemurahannya Allah Ta'ala, dan dia mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala nanti bila-bila masa. Dia yakin bahawa dengan diri dia, Allah Ta'ala ni maha pemurah, Allah Ta'ala ni maha pengasih, Allah Ta'ala ni maha pengampun. Jadi bila-bila masa untuk taubat, bila boleh-boleh. Dia meyakini dengan anggapan yang demikian merupakan kemuncak kepada kejahilan, kemuncak kepada kebodohan. Sehabis bodoh maknanya kemuncak kepada kejahilan, kerana dia mengharapkan kelepasan, yakni pada hari kiamat nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, tanpa dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian itu tiada bisa, yakni tiada boleh, seperti mana tiada bisa berlayar, tiada boleh berlayar perahu pada daratan. Sabda Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Artinya bermula orang yang berakal, mereka yang menghisap ia. Kata Rasulullah, al-kaisu, orang yang ada akal, orang yang berakal itu siapa? Yang sentiasa menghitung, menghisap diri dia. Menghisap maknanya menghitung, mengkira diri dia. Muhasabah, dia muhasabah. Sentiasa muhasabah. Mana banyak kebaikan ke banyak buruk hari ni? Orang yang berakal tuan-tuan, dia sentiasa menghisap, menghitung diri dia. Menghitung diri dia. Jangan setiap hari tidak menghitung diri kita tuan-tuan. Jangan asyik duk hitung hisap orang je. Tak hitung diri dia. Kena hitung sebelum kita tidur. Daripada kita bangun tidur tadi sampai nak tidur, mana banyak amal soleh ke amal buruk? Kena kira, kena hitung balik supaya kita ada muhasabah. Itu tanda orang berakal. Itu tanda orang berakal. Mesti usaha supaya sentiasa kebaikan mengatasi, menandingi keburukan. Sebab tu dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah menyatakan, bila satu orang bila sampai kepada umur 40 tetapi amal kebaikan dia tidak mengatasi keburukan,
maka dia akan sentiasa berterusan dalam keadaan keburukan. Orang putih kata apa je? 40? 40? Pemula kehidupan itu 40. Tak, maka jaga-jaga. Dah sampai border 40 ni, amal kebaikan tak banyak, tak mengatasi amal keburukan. Oh, berat tuan-tuan, susah. Tak. Dah umur 40 lebih masih pakai seluar pendek lagi. Parah lah tuan-tuan. Dia nak berubah tu payah. Yang mana belum umur 40 ni kena usahakan pasti. Nak dekat umur 40 mesti dah pecut dah tuan-tuan. Dah pum terus banyak amal kebaikan-kebaikan. Bila dah umur 40 amal kebaikan mengatasi keburukan, insya-Allah dia sentiasa dalam keadaan kebaikan. Kalau tak dapat mengatasi lagi tuan-tuan keburukan, maka sangat-sangat berat untuk dia dapat teruskan kebaikan. Begitulah tuan-tuan, seperti mana kata Rasulullah, orang yang berakal dia kena sentiasa menghitung, menghisap diri dia dan menghinakan ia. Sentiasa menghina diri kita ni tuan-tuan, dan mengerasi ia akan dirinya, artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Kena lawan nafsu. Macam mana sekalipun kena banyak melakukan amal saleh ketaatan kepada Allah. Dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Dan juga yang disebut oleh Rasulullah, orang yang bijak, orang yang berakal itu siapa? Yang dia buat persediaan untuk selepas daripada dia mati. Dia hisap diri dia, dia beramal untuk buat persediaan selepas kematian. Itu sangat penting. Lepas tu kita hitung tuan-tuan, kalau sekarang ni agak-agak dah cukup tak bekalan kita ni kalau mati malam ni. Takdirnya malam ni mati, jangan buat pasal Ustaz, selisih masa kat apa-apa 4 dia kata. Contoh tuan-tuan. Sebab tu nak supaya kita nak dapat sedar tu, hitung diri tu sangat penting. Jikalah tuan-tuan malam ni mati, agak dah cukup tak bekalan kita ni nak bawa selepas mati tu? Kalau tanya saya sendiri, tak cukup lagi lah. Tak cukup lagi tuan-tuan. Tak dan lagi nak buat lain lagi, tak sempat lagi. Maka sebab itu kata Rasulullah, tanda orang berakal, dia bukan hanya menghitung, menghisap diri dia, tapi dia juga beramal untuk buat persediaan selepas daripada mati. Kalau tahu malam ni mati ni tuan-tuan, memang confirm dia tak tidur. Memang confirm dia tak tidur. Orang yang lemah, yakni dalam setiap pekerjaannya, ialah dirinya mengikut hawa nafsunya. Dan lawannya kata Rasulullah, wal ajizu, orang yang lemah, man asba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah ni siapa dia? Yang taksir, yang kurang ia pada segala pekerjaan mereka, yang memperikuti ia akan dirinya dengan keinginan. Dia terlalu ikut hawa nafsu. Ini orang yang lemah. Dia ikut saja hawa nafsu tuan-tuan. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Dia berangan nanti Allah Ta'ala ampunkanlah dosa dia. Berangan je lebih tuan-tuan. Tapi beramalnya tidak. Istighfarnya tidak. Taubatnya tidak. Ini ditipu tuan-tuan oleh syaitan. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia mengharapkan daripada Allah agar mudah-mudahan dengan angan-angan dia tu Allah Ta'ala ampunkan angan-angan saja. Padahal ditipu oleh syaitan, laknatullah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka serta taksirnya, serta kurangnya pada mengerjakan taat dan serta mengikutinya akan keinginan, tiada ia bersedia dan tiada ia taubat. Dengan sebab apa tadi tuan-tuan? Dengan sebab kekurangan yang dia ada, dia berangan mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dia tanpa dia taubat. Ini satu perkara yang ditipu oleh syaitan. Hati-hati. Tanpa ada dia beramal, tanpa dia istighfar, tanpa dia taubat,
Bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunnya. Dia mengharapkan, bercita-cita Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa dia, tapi tanpa taubat. Takkan sampai begitu, tuan-tuan. Takkan sampai begitu. Allah Ta'ala nak kita mengakui, tuan-tuan, dengan dosa yang kita ada, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan maafnya, dan akan masuk syurga serta mengekalkan ia atas maksiat dan meninggalkan ia akan taubat. Takkanlah sampai begitu sekali. Pasti dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dan masukkan ke dalam syurga. Seperti mana kisah seorang pelacur yang mana akhirnya, tuan-tuan, dia dimasukkan ke dalam syurga, tapi bukan tanpa taubat. Setelah mana dia taubat. Kisah seorang pelacur, dia nampak seekor anjing yang dalam keadaan haus, maka dia turun kepada sumur, dia turun dalam pigi, dia ambil cedokkan air bagi minum anjing tu, sebab anjing tu dalam keadaan haus. Maka Allah Ta'ala suka perbuatan dia, kasih kepada makhluknya Allah, walaupun anjing. Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga walaupun dia seorang pelacur. Tetapi setelah mana dia taubat. Ada orang dia salah faham, nampak Ustaz, dia tak taubat pun dia masuk syurga, bagi minum anjing je. Kita tak payah taubat, bagi minum anjing ni lah. Dia salah faham tu. Kita bagi minum kucing ke, bagi kucing makan ke, tanpa tak payah taubat. Tak, taubat. Taubat dengan segala-gala dosa kita, iktiraf bahawa kita ni berdosa, kita taubat mengaku depan Allah. Barulah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Masukkan kita dalam syurga. Dan berkata Sa'id Al-Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, bermula kelalaian dengan Allah Ta'ala bahawa berpanjangan oleh seorang lelaki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampun. Ini satu lagi kemuncak kejahilan. Bermula kelalaian, kemuncak kepada kelalaian, tuan-tuan, bahawa dia berasakan ataupun dia berterusan melakukan maksiat itu dengan mengharapkan akhirnya nanti Allah Ta'ala ampunkan dengan dosa-dosa maksiat yang dia buat. Ini termasuk daripada kelalaian yang sangat teruk. Dia terus melakukan dosa dan maksiat, pada yang sama dia inginkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini, tuan-tuan, jangan sampai kita termasuk daripada golongan yang tersebut, sehingga kan tertipu dan juga kita tidak bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Wallahu alam. Sampai situ dulu. Apa sebab dosa kecil boleh jadi besar? Kita sambung kuliah yang akan datang nanti, insya-Allah. Maknanya, erti katanya apa dia, tuan-tuan, kita jangan pandang remeh dengan dosa kecil. Kerana bukit yang besar itu bermula daripada pasir yang kecil. Begitu juga dengan dosa yang kecil, hati-hati. Jangan tidak bertaubat walaupun beranggapan dosa kecil ya Ustaz. Nanti kita taubatlah, nanti kita istighfarlah. Jangan bertangguh, tuan-tuan. Maka kesimpulannya, apa yang boleh kita dapat pada malam ini, yang pertama, jangan bertangguh-tangguh untuk bertaubat kepada Allah. Mana-mana amalan salih, amalan yang baik yang terlintas di benak pemikiran kita, hati kita, jangan bertangguh-tangguh, terus buat. Nanti syaitan dia akan suka menangguhkan amalan tersebut sehingga kan kita tidak dapat melakukan amalan tersebut. Yang kedua, tuan-tuan, kena banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita dalam sentiasa dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ibadah yang kita buat bukan atas dasar keupayaan, kekuatan kita, tidak. Itu semua pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sentiasalah husnuzan billah, sangka baik dengan Allah. Sangka baiklah selalu dengan Allah. Bukan sangka baik kita buat dosa tak taubat nanti Allah Ta'ala ampunkan. Bukan begitu. Sangka baik apa? Allah Ta'ala ni maha pemurah, maha pengasih, maha pengampun.
Maka oleh itu jangan kita lelah, jangan kita penat dalam meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, setinggi gunung sekalipun sampai ke langit, jangan kita lelah dan berputus asa dalam kita bertaubat meraih rahmat daripada Allah. La tai'asu ila rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan, kita dapat keampunan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampunkan oleh Allah taala, sama ada dosa kecil maupun yang besar, yang lama maupun yang baru, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Mudah-mudahan asbab tersebut kita diberikan kekuatan untuk banyakkan amal salih ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wal afu minkum, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.